Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita menjejakkan kaki kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang dipenuhi dengan maghfirah, keampunan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat. Bukan makna bulan lain tak ada, bulan lain pun ada juga, tapi bulan ni paling banyak bonus-bonus disediakan di bulan Ramadan. Jadi InsyaAllah pagi ini kita teruskan lagi amalan kita di bulan Ramadan yang mulia ini dengan kita sambung kuliah kita yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, pandukan kitab Minhajul Abidin ila Jannatul Rabbil Alamin karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Dan kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Sambung daripada bahasan yang lepas. Bab yang kelima, tanjakan pendorong. Ini motivasi atau faktor yang menjadi pendorong untuk kita melaksanakan segala ibadah. Yang pertama kita dah bahas iaitu perasaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sambung yang kedua insya-Allah, iaitu pendorong yang kedua, raja, iaitu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai hamzah, ra, jim, alif, hamzah. Raja, bukan raja semua. Satu lagi raja pakai ain, itu kembali. Kalau raja pakai ain, ra, jim, ain itu maksudnya kembali. Sini raja, jim, alif, hamzah, itu harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun raja, yakni berharap kepada rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya sentiasa dilakukan. Hal ini berdasarkan kepada dua sebab, iaitu sebab pertama untuk membangkitkan keinginan melakukan pelbagai ketaatan. Kerana mengerjakan kebaikan sememangnya adalah berat dan syaitan selalu mencegahnya. Demikian pula hawa nafsu selalu mengajak kepada yang jahat. Sedangkan pahala dari perbuatan taat tidak dilihat oleh mata. Dan perjalanan untuk menghasilkan pahala dalam perhitungan akal, fikiran adalah masih jauh. Jika ternyata melakukan sebarang ketaatan adalah berat dan susah, maka nafsu pun tidak bangkit untuk mengerjakan dan menyukainya. Bahkan tidak ada niat ke arah berbuat demikian. Maka dalam hal yang demikian harus dihadapi dengan harapan yang besar
dan semangat yang kuat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan memperolehi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang mendorong satu orang manusia itu untuk melakukan satu perkara, maka dia ada dua. Kalau tak buat, siap kau. Manusia lemah, dia takut kan. Satu lagi, kalau kau buat, kau akan dapat sekian ganjaran. Dan orang ni tak sama. Ada orang dia tak sama. Ada orang cukup dengan ancaman saja dia dah buat. Tapi buat kerana takut, terpaksa buat, takut. Satu orang lagi dia jenis tak takut, tak apa. Tapi bila bagi harapan, kalau kau buat, kau akan dapat. Dia jadi terdorong dengan apa yang dia akan perolehi. Dan lebih sempurna lagi kalau dua-dua. Kalau kau tak buat, kau kena lagi. Tapi kalau kau buat, kau dapat. Dia lagi, dia akan lebih terdorong lah. Itu apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia. Cuma masalahnya ancaman dan harapan itu tak nampak. Ancaman dan harapan itu tak nampak. Betul ke? Kalau aku tak buat nanti betul ke soalan tu? Betul ke dapat syurga? Itu yang dalam bulan puasa ni kan, hadis Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Satu hadis lagi, man qama Ramadan. Sama ni puasa, qama ni maksudnya ulama kata solat tarawih lah. Maksudnya mendirikan Ramadan, maksudnya melaksanakan ibadah seperti solat tarawih. Imanan wahtisaban. Iman maksudnya dia yakin. Dia yakin. Di sebalik tuntutan puasa itu yang fardu, kalau dia tak buat, dia akan diseksa. Dan kalau dia buat, dia akan dapat pahala. Bahkan pahala yang dijanjikan itu terlalu banyak. Ihtisaban. Ihtisaban maksudnya memang mengharapkan janji-janji Allah. Yakin dan mengharapkan janji itu dikatakan ihtisab. Ihtisab itu memang dia meyakini dan mengharapkan janji tersebut untuk dapatkan. Ini memang boleh, memang diperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala, dapatkan ganjaran dulu, diperbolehkan. Tidak ada setengah orang kata, apa ni, aku beramal bukan dapatkan pahala untuk Allah semata-mata. Wah, itu tinggi lah. Itu level, mungkin level para nabi, para rasul, mungkin wali-wali, mungkin kita ni orang biasa, kita nak tu lah sesuatu. Allah pun kita nak juga kan. Tapi yang kita tak faham apa maksud nakkan Allah tu, kita tak faham. Tapi Allah ni cuba memahamkan kita juga. Macam ada setengah orang kalau dia bercinta misalnya, jadi dia yang penting kekasih dia tu suka dekat dia, itu je point. Itu yang dia nak lah. Kalau kekasih dia tak bagi dia apa pun tak apa. Biasanya perempuan lah. Yang penting suami dia sayang dia, itu cukup. Setengah bagi macam-macam tapi tak sayang pun. Ada seorang lagi pun, aduh kacau. Bagi dia tu dah anggap tak sayang pun kan? Tak sayang dulu. Betul kan? Jadi kadang-kadang tak nak pun, tak bagi apa pun tak apa. Yang penting hati mesti mau sayang. Tiada lain di hati. Betul kan? Betul. Lepas tu tak jadi lah. Betul. Jadi ada tu di situ sudut tu, cuma kita tak faham apa maksud Allah sayang kat kita. Kita tak akan faham. Benda tu hanya nabi-nabi, wali-wali yang bakal jadi wali, insya-Allah dia faham lah. Okay, faham. Amin. Jadi kita harapkan ganjaran. Maksudnya syurga tu kan, syurga dapat seronok kan. Orang dijanjikan dengan syurga, istana, segala nikmat, pergi bidadari baru kan. Tapi dapatkan Allah tu macam dia tak apa nak faham. Kecuali orang-orang yang diberi faham, yang orang istimewa lah. Maksudnya dia bukan tak nak syurga, bukan tak nak.
Dia terlupa akan nikmat syurga tu kerana teringatkan pencipta syurga tu sendiri. Tapi kalau kita mungkin insya-Allah lah ke arah tu insya-Allah. Jadi kita memang dibenarkan untuk mengharapkan pahala-pahala yang dijanjikan. Jadi oleh kerana tak nampak tu, macam mana kita nak menguatkan keyakinan kita yang perkara itu akan terjadi. Kalau kita tak buat, kita akan diseksa, dan kalau kita buat, kita akan dapat ganjaran yang besar. Macam mana nak dapatkan keyakinan? Jadi mudah saja sebenarnya. Maksudnya mudah untuk dipahami. Contohnya kalau kita tengok budak baru lahir. Budak baru lahir kita bagi dia RM10,000. Dia faham tak nilai RM10,000 tu? Budak baru lahir, budak kecil, kita ambil RM10,000 ataupun ambil emas satu bakul ke, bagi kat dia. Dia tengok dia, tak tahu. Oh, tak tahu. Jadi Nabi Daud lah. Nabi Daud ni antara Nabi yang kaya yang menguasai dunia. Anaknya waris ni Nabi Sulaiman. So, sejak bila duit itu menjadi bernilai untuk kita? Sejak bila? Macam mana? Kita lahir, dah kecil lahir, kita bagi dia RM10,000 ke 10 juta ke, bagi dia kertas ke, tak ada warna dia. Sejak bila pula benda itu jadi mana? Dia dapat Melalui gunakan duit tu, dia dapat apa yang dia bila tu berlaku perubahan? Itu cara dia bagaimana? Contohnya kalau ada orang macam kita tengok cerita Tarzan, misalnya, dia duduk dalam hutan. Semakin membesar, dia bagi kecil kan. Jadi kerana dia duduk dalam hutan, dalam hutan, dia tak kenal pun duit tu apa. Jadi bagi dia tak ada nilai juga. Walaupun dah Tarzan tu dah umur 30 tahun, 40 tahun, dia duduk dalam hutan tu je, tak pernah tengok duit dan tak tahu apa tu duit. Lepas tu bagi dia datang dalam daripada luar sehingga bagi dia duit pun ya. Apa benda ketan. Betul? Macam mana kita boleh tahu duit tu bernilai? Macam tu lah sama je. Benda tu, keyakinan itu masuk dalam diri kita, sama je. Macam mana kita boleh yakin dengan duit tu boleh menjanjikan kemewahan, kesenangan lah, zahirnya lah. Kita cerita lah, dia punya keburukannya pun ada juga. Tapi kita dapat dan kita nampak benda tu, akhirnya kita pun yakin. Jadi sama juga maksudnya dia panca indera. Itu dalam awal-awal dulu kita belajar kan, mata, telinga, fikiran. Jadi untuk masukkan ke dalam hati itu 4 panca indera, 5 panca indera lah. Yang utamanya adalah mata melihat, telinga mendengar, kemudian mulut bercakap dulu tu. Cakap sendiri, dia tak biar-biar. Itu fikiran, fikir. Akhirnya masuklah hati. Cuma beza itulah, benda tu kita nampak kan. Cuma syurga ni kita tak nampak kan. Tapi kita dengar cerita hadis-hadis Nabi, Al-Quran sebut berkali-kali kan, dalam ketika imam baca surah misalnya, kalau kita faham lah, sebab tu kita belajar tafsir apa semua. Jadi bila dibacakan Al-Quran itu, setiap kali imam baca Quran surah-surah yang cerita pasal syurga, kita pun teringat syurga. Dan kita dengar kuliah-kuliah, ceramah ataupun bacaan kitab-kitab fadail misalnya, cerita di situ kan, apa akan dapat. Lagi dan lagi kita dengar. Kemudian kita, apalagi kita banyak bercakap pun tu. Kita dah boleh kopi, jalan kita sembang syurga neraka tu. Jadi bau nak buka cerita kau ni pergi duduk sebelah. Betul? Jadi apa yang kita cakapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang masuk dalam hati. Kadang-kadang kita kurang bercakap tentang syurga, kurang bercakap tentang neraka, kurang bercakap tentang pahala-pahala, bahkan kurang mendengar. Dia sikitlah dia masuk. Berbeza dengan duit kan, hari-hari kita fikir pasal duit, cakap pasal duit, tengok orang berduit. Jadi dia masuk dalam hati. Jadi cara dia tu. Lepas tu Nabi SAW sentiasa memperingatkan sahabat-sahabat dia tentang syurga neraka. Nikmat-nikmat syurga, balasan-balasan di
di akhirat nanti sentiasa. Dan kalau tengok Nabi datang, sahabat tengah sembang pasal dunia misalnya, Nabi akan tukar topik. Nabi kata di syurga nanti lagi hebat. Jadi Nabi tukarkan dia punya pemikiran tu supaya fikirkan akhirat. Sebab bila kita 60-70 tahun kat dunia, kita duk sibuk cerita, lepas ni nak pergi kubur 40,000 tahun. Lepas tu nak pergi masyar 50,000 tahun. Lepas tu nak lintas kerti sirat 3,000 tahun. Lepas tu nak duduk syurga atau neraka selama-lamanya. So mana yang patut kita sembangkan? Kita nak sembang kita di dunia 60-70 tahun ke, atau kita nak sembang, fikir, dengar, cakap tentang kehidupan kita yang bakal kita tempuh? Nak tak nak, sedia tak sedia, sedar tak sedar, suka tak suka, semua orang akan mati, akan masuk kubur, akan tunggu dalam kubur tu, sama ada kubur dia Raudhatun min Riyadil Jannah atau kubur dia Hufratun min Hufrun Niran, taman daripada taman-taman syurga ataupun lembah daripada lembah neraka. Bukan sekejap, kubur 40,000 tahun itu sekurang-kurangnya. Sementara nak tunggu kiamat, kemudian setelah kiamat Allah akan hidupkan semula malaikat Israfil, tiup semula sangkakala yang kedua. Jarak dia itu setengah, ada hadis mengatakan 40 tahun. 40 tahun, kalau akhirat punya 40 tahun, 40 kali 365 kali 1000. Berapa? Yang matematik A++ SPM. 40 kali 365 dulu kali 1000. Sebab satu hari di akhirat kan 1000 tahun kan. So kalau 40 tahun maknanya satu tahun ada 365. Kalau 40 tahun, 40 kali 365 kali 1000. Berapa? 14.6 juta Hari. tahun. Hari ya, hari. Hari. Lebih tinggi. Kalau apa ni, lembah syurga, okey, taman-taman syurga. Kalau lembah neraka, itu baru kubur. Kalau tu pada masyar 50,000 tahun. Pada masyar 50,000 tahun. Sirat saja nak lintas 3,000 tahun. 1,000 mendaki, 1,000 mendata, 1,000 hadis sahih Muslim. Semua akhirat zaman tu dah tak kira dunia dah, semua akhirat. Syurga neraka selama-lamanya. Kita fikir, kita sentiasa renungkan, nak tak nak kita kena rugi juga. Nak tak nak rugi, sedia tak sedia, suka tak suka, akan rugi. Pasti. Siapa tak percaya, itu boleh silap-silap, bahaya tu, akidah jadi bahaya. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Itu rukun iman. Itu dipanggil iman dan wahtisabat. Yakin dan kita mengharap. Itu yang tak terdapat tidaklah dalam fikiran kita, jangan lupa. Kalau tahap wali ataupun nabi, dia setiap saat ingat, sentiasa ingat, setiap kali melangkah, aku sedang menuju ke kubur, aku sedang menuju ke kubur. Zahirnya pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik rumah, pergi kedai, pergi tempat kerja, tapi hakikatnya sedang melangkah ke akhirat. Setiap langkah yang kita melangkah ke akhirat. Setiap orang, sedar tak sedar, yang tak sedar tu bahaya kan? Jadi tak dapat sedar sepanjang masa seperti para nabi, para wali itu. Setiap orang kita ada terlintas. Itulah nanti akan membangkitkan, masuk kubur macam mana. Nah, kita yang bina kubur kita yang bina akhirat kita, bukan orang lain. Ini kita bina rumah kan. Kita bina rumah kita kat dunia, kita nak duduk sedap sikit kan, tak selesa kita tambah renovate, ataupun dia punya kapet tak selesa kita tukar, aircon dah tak sejuk kita servis. Semuanya kita akan kereta dah buruk kita ganti. Semuanya nak selesa di dunia betul. Tapi dia kubur tak nak selesa. Nanti pada masyarakat tak nak selesa. Kita juga bukan orang lain. Jangan ingat nanti bangun orang lain dah, bukan aku dah. Sama.
perangai yang sama. Apalagi orang yang ingin dia kat dunia, dia suka selesa, dia suka apa, tak suka yang jadi maknanya sama. Dia sampai kat sana, ada orang dia tak kisahlah susah, tapi susah sana memang tak tertanggung. Jadi itu takut dan harap, sentiasa takut dan harap. Itulah yang akan mendorong kita untuk kita bina akhirat kita, bina kubur kita, bukan bina kubur tu, bina atas kubur tu. Maksudnya suasana dalam kubur tu akan mengikut apa yang kita usahakan di dunia. Orang Jawa kata you reap what you sow. Orang Jawa kata you reap what you sow. Dunia mazra'ul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam, akhirat tu tempat kita menuai hasil. Apa yang kita usahakan di dunia, itulah dia yang kita akan dapat di akhirat. So ni bulan Ramadan ni, inilah masa dia Allah Ta'ala bagi kita. Sebanyak-banyaknya kita boleh pulun di bulan Ramadan. Kata Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang, umur 60-70 tahun nak siapkan untuk kubur 40,000 tahun, mahsyar 50,000 tahun, sirat 3,000 tahun, syurga neraka selama-lamanya. Cukup 60 juta cukup. Agak-agak cukup. Tak, langsung dah cukup kalau nak ikut kan. Dah selama-lamanya. Nak prepare tu ya. Tapi yang bila dah masuk syurga tu, itulah selesailah. Dia yang masalah dia tu, kuburnya tu, mahsyarnya, sirat. Itu tiga tu yang masalah. Dikubur, waktu lama dah. Kalau dikubur sangkut, habis. Semua sangkut. Kalau dikubur sangkut, semua sangkut. Kalau kubur lepas, okeylah. Mahsyar mungkin lepas juga. Kemudian sirat mungkinlah lepas. Kubur tak lepas, alamatnya mahsyar pun tak lepas, sirat pun tak lepas, jatuh dalam neraka. Walaupun orang beriman itu dia tetap akan masuk syurga, tapi sanggup ke kita kan nak hadapi. Kalau sekejap-sekejap tak apa, 1000 tahun, 10,000 tahun. Sebelum nak apa, kita nak masuk syurga tu, terpaksa lalui kubur. Sama ada pilih dua, nak jalan kubur yang merupakan taman syurga ataupun kubur yang menjadi lembah neraka. Di padang mahsyar besok nak telanjang kepanasan, matahari selingkar atas kepala. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Matahari selingkar atas kepala itu hadis sahih, bukan hadis bahkan tenggelam dalam peluh masing-masing. Kemudian seorang demi seorang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Amalan akan ditimbang. Kecuali adalah mana yang dapat 7 golongan yang akan dapat perlindungan arash. Nah, kita kena jadi salah satu 7 golongan. Dalam hadis beritahu antaranya imam ataupun pemerintah yang adil, pengurusi yang adil. Masya-Allah. Tapi jadi pengurusi ini, kalau adil lah, kalau tak adil siap, semua wali karya ditanggung. Kemudian lelaki yang hati selalu barinya berpaut pada masjid. Maksudnya selalu ada hubungan dengan masjid. Pergi kerja pun bila lagi masjid, rumah pun bila lagi nak pergi masjid. Seronok masjid rumah Allah di dunia. Kemudian lelaki yang di macam ni bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah. InsyaAllah ni bakal-bakal lah. InsyaAllah bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, masing-masing tempat masing-masing, tapi datang bertemu semata-mata nak buat amalan yang Allah redha. Kemudian yang lelaki yang bangun tengah malam, orang tidur nyenyak, dia bangun tengah malam, nangis ibadah kepada Allah Ta'ala. Lelaki yang beri sedekah, tangan kanannya beri sedekah, tangan kiri pun tak tahu apa yang dibagi oleh tangan kanan. Maksudnya dia punya ikhlas tu dia seluk dia bagi. Dia pun tak tahu apa yang dia bagi. Ikhlas. Dan yang terakhir tak salah saya, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan, lalu dia mengatakan sesungguhnya aku ni takut akan Allah. Dah kunci pintu hotel lah. Wanita bangsawan bukan wanita biasa-biasa, special lah. Takut Allah. Maknanya dah lain clear lah istilah dia.
Kata sesungguhnya aku ni takut akan Allah, tinggalkan. Itu beberapa 7 golongan, antara 7 golongan yang akan dapat perlindungan di Arasy. Di sirat pun sama. Sirat maknanya kalau ada yang akan lintas di sirat seperti kilat, macam apa, flash. Tiba tu flash tu dapat idea daripada Islam, lajunya tapi 3,000 tahun akhirat laju-laju kilat pun tak tahu sampai bila. Ada yang macam angin yang bertiup laju. Ada yang kuda terbang, ada kuda yang paling laju, ada yang berlari, jalan, mengangkat, mengensot pun ada. Gantung kepada amalan. Amalan yang baik sampai. Itu pendorong untuk kita untuk menahan diri kita daripada melakukan apa yang Allah larang, dan buatlah apa yang Allah Taala suruh. Sekejap kita 60-70 tahun selesai, maka kubur yang merupakan taman syurga akan menanti. Padang mahsyar akan dapat perlindungan, yang orang lain semua huru-hara kita dapat perlindungan, dan orang hisap dengan susah payah kita akan dihisap dengan mudah. Dan orang lintas mungkin merangkak, mengesot, jatuh dalam Siti Sirat ni yang hadis kata sahih, seperti selai rambut yang belah 7 tu tak pasti lagi, saya tak jumpa hadis lagi, tak jumpa lah, mungkin ada betul itu. Tapi yang dalam Sahih Muslim, selai rambut tu betul. Saya ulama berkhilaf, apa maksud Siti Sirat macam selai rambut boleh ke lintas? Allah Ta'ala tahu macam mana buku dia. Tajam seperti mata pedang. Macam mana tu? Dia kena flash dia nak laju. Kalau mengensut dekat tajam mata pedang mengensut, habis jalan bala. Bayangkan. Jadi yang amalannya, yang di dunia ni dia tahan nafsu dia, tahan keinginan dia, dia lakukan perintah Allah, insya-Allah sudah selamat. Itu kena ada harap takut sentiasa. Guru saya yang ni, kata Imam Ghazali, guru saya itu guru Imam Al-Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, ada berkata bahawasanya kesedihan yang melampau dapat menghilangkan nafsu makan. Rasa takut yang sebenar dapat menahan diri dari melakukan dosa, dan adanya harapan yang besar, yakni ar-raja, akan menguatkan dalam menjalani ketaatan, dan mengingati maut pula akan menghilangkan keinginan kepada orang yang tidak perlu, yakni fudul. Barang yang tidak perlu, perkara yang tidak perlu, iaitu fudul, berlebihan. Biasa kan? Kita terlalu gembira, terlupa nak makan. Kan ada hari-hari yang kita punyalah gembira, atau sebaliknya punyalah takut sampai terlupa nak makan, tak rasa lapar pun. Kan ada hari-hari ni, istilah ni biasa ya, makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Itu kan, ada istilah dia kan, orang Melayu. Sebab apa? Ada sebab. Ada hari yang mana kita tertimpa satu musibah, katalah kena buang kerja. Terus kadang-kadang makan pun terlupa dah makan. Dia punya sedih dia tu, dia punya fikir macam mana aku kena buang kerja, tak kerja, aku nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak bini, makan hutang banyak, macam mana. Silap-silap boleh makan tak lalu lah. Betul? Jadi sama, maknanya bila teringat akan akhirat itu, maknanya kita dah terlupa dah nak mengambil kemewahan dunia. Jadi sebab dia lupa akhirat tu yang dia seronok cari dunia. Bila dia betul-betul teringat akan akhirat, azab-azab yang akan menanti di akhirat, ataupun nikmat-nikmat yang akan menanti di akhirat, dulu tu dia dua je, hadaina hun najdain, akan memberikan dua jalan, syurga atau neraka, azab atau nikmat. Dua, syurga dua, di akhirat dua saja. So kedua-dua tu boleh menyebabkan kita terlupa untuk mengambil kemewahan di dunia, sibuk membuat persiapan untuk akhirat kita. Itulah tasawuf. Tasawuf dia nak ajar kita macam mana kita punya fokus di hati kita tu untuk akhirat. Dan lebih tinggi lagi Allah sahaja.
Bila Allah sahaja, tentulah akhirat pun dia kan. Sebab tak ada jalan menuju Allah melainkan melalui mati dulu. Pergi ke akhirat dulu baru jumpa Allah. Itu yang tinggilah. Sebelum tu akhirat dulu. Itu tasawuf. Kalau akidah ajar kita lah akidah yang betul. Fikah ajar kita macam mana nak taat minta Allah tu. Hukum-hukum mana yang halal, haram, wajib, sunat. Itu fikah. Tasawuf ni dia didik hati kita supaya fokusnya di akhirat. Fokusnya akhirat. Jangan fokus ke dunia. Dunia ni macam keperluan yang penting-penting, yang perlu saja kita ambil. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia, terlupa akhirat. Selalu orang bagi contoh, nak balik kampung. Walaupun tahun ni tak ada balik kampung, tak maaf lah cerita, tiba menimbulkan kemarahan pula. Nak balik Penang misalnya, singgah di R&R. Singgah di R&R. Apa orang buat singgah di R&R? Dia nak balik kampung Penang ni kan. Fikiran dia di Penang ke di R&R? Mestilah dipikirkan Penang nanti sampai rumah, sampai kampung ni apa nak buat, nak beli apa, nak beli ni. Singgah di R&R tu singgah. Buang air ke, solat jemaah ke, ataupun beli sikit makanan nak orang bekal kan dalam perjalanan ke, ataupun apa isi minyak ke. Kalau minyak tak cukup, tengok cek angin apa, tol apa, smart tak cukup ke kan. Itu je. Tak ada dah fikirnya duduk R&R. Nanti R&R ni buat banglo kat sini okey kan. Ada tak tanah-tanah yang boleh buat banglo kat tepi tu? Ataupun ini aku ambil tender warung kat sini pun berkali-kali ni. Ini tapah ni kalau singgah ni memang mau lah. Buat warung, ambil tender warung makan kat sini pun duduk 3 hari situ. Padahal tak bisa Penang. Ada ke? Terlintas sekejap tu ada lah kan. Tapi kalau boleh secepat mungkin nak sampai ke Penang, sama je. Kita nak pergi surga ni. R&R kita yang pertama dulu perut ibu kita. Ini R&R yang kedua, bumi. Bumi ni masalah sikit. Sebab dia sepanjang R&R tu orang suka tapah dengan satu lagi Sungai Perak. Kalau yang utara lah, selatan tak tahu lagi. Sebab apa dia? So bumi R&R yang kedua. Lepas ni R&R yang ketiga kubur. Akan pergi. Kalau nak pergi Penang mestilah singgah semua R&R tu. Pasal dia akan lalu lah. So kita akan pergi. Sekarang kat bumi, nanti kat kubur, nanti kat masyar, sirat. Dan kalau balik Penang pulau Jabatan Pulau Pinang yang jamnya lagi kan, akad. So kita fikir kita nak singgah R&R, duduk situ 3-4 hari fikir, oh pulang ni budi nampak buah banyak ni, sedap-sedap buah-buah ni. Duduklah 3 hari 4 hari sini. Nanti kan, nantilah pergi Penang. Mesti dia nak cepatnya kan. Contoh dia lah. Itu kena sentiasa ada lah dalam fikiran kita lah. Jangan langsung terlupa lah. Itu yang dilalai. Sebab kedua, harapan yang besar terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan perasaan tidak mudah merasa payah dalam menanggung penderitaan dan kepenatan dalam mengerjakan ibadah. Hendaknya dimaklumi bahawa barang siapa telah mengetahui kebaikan terhadap sesuatu yang dituju, maka ia akan merasa ringan dalam berusaha menuju ke arah kejayaan yang akan sanggup menderita kepayahan dalam menghasilkannya. Dan tidak peduli tentang besarnya modal, dan barang siapa menyukai sesuatu, maka ia mesti rela untuk menanggung kepayahannya dengan keyakinan bahawa dengan kepayahannya itu ia akan mendapat kelazatan. Seperti halnya seorang pengusaha madu, dia tidak peduli sengatan lebah kerana ia tahu dan ingat terhadap manisnya madu. Ini madu sengat lebah yang tu lah. Yang madu satu lagi tu sengat telinga. Itu kena tahan lah, sengat telinga. Betul kan? Dia madu ni, madu tu lah. Dia nak dapatkan madu dan dia nak dapat, nak bisnes madu, kena tahan lah sengat lebah. Tapi kalau dia nak madu lagi satu, dia kena tahan sengat telinga. Kan silat-silat lari. Itu lagi lah sengat hati. Betul kan? Sebab tu tak berani kan. Sebab
Sebab kalau dia dah tahu dia punya nikmat dia sanggup lah hadapi apa saja pun tak apalah. Paling 6 bulan dia pun dia lari dah. Balik dah. Tak. Dia pergi mahkamah, siap melabah. Ia tidak peduli sengatan lebah kerana tahu dan ingat terhadap manisnya madu. Atau seorang buruh, ia tidak enggan menaiki tangga yang tinggi sambil berpayah-payah sepanjang hari kerana ingin menerima upah, walaupun hanya sekadar 2 dirham dalam sehari. Dan seperti orang petani, ia tidak teragak-agak untuk menembusi udara panas atau dingin kerana terkena air hujan, dan juga bersedia menderita payah dan lelah sepanjang tahun demi menginginkan hasil pertaniannya. Apa saja kat dunia ni, sesuatu yang kita perolehi dengan susah payah, kita akan tahu dia punya kemanisan dia. Orang kalau dapat dengan mudah kan, dapat free dia, benda free lah. Tapi dia tak menghargai di kebiasaan lah. Tapi kalau dapat dengan susah payah, sebab apa dia sanggup susah payah? Sebab dia tahu nilai. Orang sanggup bersusah payah untuk sesuatu sebab dia tahu nilai benda tu. Tak mungkin dia susah payah untuk benda yang tak ada nilai. Dan nilai yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat itu tak ternilai kalau kita berbandingkan dengan nilai-nilai di dunia. So, sebab tu orang yang betul-betul ahli akhirat ini, dia orang punya susah payah untuk di dunia ni, untuk akhirat dia. Dia tak ingat lah dengan dunia ni. Biarlah orang dunia ni nak apa, senang lenang, nak mewah ke, tak nanti di akhirat kita tengok siapa yang untung, siapa yang rugi. Sebab tu orang kafir kan, orang kata dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Sebab tu dia boleh ada bangunan KLCC, dia boleh ada macam-macam. Dia boleh macam-macam bisnes kan. Orang kaya ni raja gula lah, raja apa segala raja. Tak apa, ambil. Kita akan jadi raja di syurga. Semakin tinggi kita usaha, semakin tinggilah syurga kita lah. Firdaus Nabi kata, kalau minta Firdaus, dan usaha lah untuk dapatkan syurga Firdaus. Selalu tu kena sentiasa ada. Keyakinan kita dengan syurga tu kena kuat. Kita tak heran lah dunia ni tak dapat, tak apa. Bukan tak boleh, tapi jangan sampai terganggu akhirat kita. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Abdul Rahman bin Auf, Usman bin Affan, ini semua orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tapi kaya. Tapi dia orang tak terkesan pun dengan kekayaan. Kaya boleh, tak ada masalah. Tapi bahkan orang kaya ni dia lebih banyak modal dia untuk bina akhirat ni. Seperti mana dia banyak duit untuk bina perniagaan di dunia ni, dia juga ada modal yang lebih berbanding orang miskin. Sebab orang miskin dia tak boleh sedekah, tak boleh buat infak, tak boleh wakaf, tak macam-macam tak boleh. Orang kaya ni peluang dia untuk bina akhirat dia lagi besar. Sebab apa yang dibuat oleh orang miskin dia boleh buat. Tapi orang miskin tak boleh buat apa yang dia buat orang kaya. Jadi sebab tu kadang-kadang bila Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada seseorang tu, mana Allah bagi dia modal lebih. Sepatutnya dia lah yang lebih lagi untuk membina akhirat dia. Itu kalau ada dalam pemikiran dia untuk bina akhirat. Kalau tak, dia hanya nak bina dunia dia, nak tambah lagi bisnes lagi, tambah rugi lagi. Demikian pula bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah, maka ia tidak akan mempedulikan keperitan dan kepayahannya, sebaik saja mereka ingat terhadap balasan dari Allah berupa syurga, berbagai kenikmatan yang penuh dengan berbagai keseronokan, gedung-gedung makan dan minuman yang lezat, perhiasan dan pakaian yang indah, dan seluruh kebahagiaan yang disediakan oleh Allah untuk penghuninya. Pada masa itulah mereka merasa ringan dalam mengerjakan ibadah, walaupun menderita kepayahan dan mengurangi kenikmatan dunia. Itulah ni, maknanya setelah dia betul-betul yakin dengan syurga akhirat yang akan menanti dia, 20 rakaat pun tak ada masalah kan? 20 pun tak ada masalah. Tapi dia nak syurga pendek kan, syurga rendah tu dia buat 8, tak apa, boleh dia. Tapi besok yang 20 dapat tinggi, dia reda lah. Tapi
Misalnya lah, tak adalah. Maksudnya kalau dia tak mampu yang tu, dia pergi ikut lain pula. Mungkin dia tak larat buat 20, tapi dia sedekah. Mungkin orang yang 20 tu dia tak sedekah, dia cover balik dengan amalan yang lain. Tapi kalau yang 20 tu sedekah juga, memang baik-baik kan. Jarak di antara satu syurga dengan satu syurga 500 tahun. 500 tahun. Dan di syurga nanti berkemungkinan orang yang atas kita tu, silap-silap kawan kita, bila ditanya kenapa syurga kau boleh atas satu tingkat je, disebabkan oleh kerana di dunia itu terlebih menyebut satu subhanallah saja. Satu subhanallah, aku dengan amalan kau tu timbang. Kau ingat kat nama syar'i Allah timbang. Aku tengok amalan kau, aku sama, aku lebih satu subhanallah. Syurga naik 500 tahun. Dia punya level dia. Itu kedudukan di syurga lah. Sebenarnya semakin banyak kita kerjakan ibadah, semakin tinggi darjat kita. Dan kenapa dia boleh buat benda tu? Sebab dia yakin, dia tahu aku susah payah ni aku akan dapat. Tapi dengan syarat-syarat yang lain lah, dengan keikhlasannya, dengan apa segalanya kena jaga juga. Sebab syaitan ni dia pun tak duduk diam. Semakin banyak orang tu buat amalan, semakin dia kacau kan. Bagi riak lah, bagi itulah, bagi inilah. Sebab ini kan dia bawa cerita pendorong. Nanti dia akan cerita pula faktor-faktor yang akan merosakkan kita punya amalan. Itu bahaya tu. Ini cerita best dulu. Cerita pendorong dulu. Nanti dia akan cerita pula di samping kita terdorong untuk buat amalan, syaitan pun dah gagal lah. Kita 20 akhirat je kan, nanti dia kacau ke lain pak. Dia rasa kau ni dah wali besar lah. Kau dah wali besar lah. Maksud tu habis hancur lah. Kalau tak ikhlas riak ni, itu lagi. Itu nanti bab akan datang insyaAllah. Cukup apa sih? Yang puasa ni kan, kita tak panjang-panjang, tak banyak. Tapi tak apa, pahala dia, pahala fardu. Pahala fardu. Setiap amalan fardu 70 kali ganda. Setiap amalan sunat, pahala fardu. Setiap saat ni dia punya syurga dia meningkat. Tapi tak apalah, kita bagi kelonggaran sikit insyaAllah. Dan ada soalan kan? Ada soalan nak tanya? Tak mahu ni nak tanya? Tak mahu ni. Ya Pak. Panjang sikit ni boleh ya? Ini bab fiqh. Panjang tak berut Ini masail bab fiqh. Dalam ittiba' imamah antara makmum dengan imam, bab qudwah, bab ittiba' dan qudwah, dia memang kena tahu hukum. Dia ada bab yang sampai tahap membatalkan. Kemudian yang kedua makruh. Dan yang ketiga harus. Yang keempat sunat. Yang kelima wajib. Semua. Dalam bab ikut imam ni dia ada 5 hukum. Yang haram dan batal pun ada. Ada yang haram tapi tak batal, 6 lah. Dia haram tapi tak batal. Ada yang haram dan batal. Ada yang makruh, ada yang harus,
ada yang sunat, ada yang wajib. Jadi dia ada 6 hukum dalam bab ikut imam ni. Dan dia berbeza mengikut rukun. Ada rukun yang kita, kalau kita serentak dia batal. Contohnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram serentak walaupun satu huruf batal. Mazhab Syafi'i ni fiqh mazhab Syafi'i. Imam Allahu Akbar baru boleh kita Allahu Akbar. Jadi bar dah sebut baru boleh Allah. Serentak satu huruf sama pun tak boleh batal. Jadi imam dah bar baru boleh makmum Allahu Akbar. Dan dari segi pergerakan rukun fi'li. Rukun fi'li ni mazhab Syafi'i disunatkan ialah diikut perbuatan, diikut perbuatan. Jadi bila imam dah rukuk, Allahu Akbar, sempurna rukuk imam baru kita rukuk Allah. Imam dah sempurna i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru kita i'tidal. Imam dah sujud, 7 anggota sujud dah melekat ke bawah sujud baru kita turun. Begitu juga yang qiyam daripada sujud, imam dah tegak baru kita bangun. Bila sembahyang berjemaah, dia imam ni sepatutnya dia punya takbir intiqal dia itu mesti sinkronize dengan perbuatan dia. Contohnya dia nak rukuk. Bila nak rukuk dia Allahu Akbar. Bila sebut bar saja dia dah rukuk dah. Sami Allah liman hamidah. Sujud pun Allahu Akbar. Kepala dahi dia dah kena tempat sujud, bar pun dah sebut. Sebab itu menjadi panduan kepada makmum. Makmum tahu, okey, imam dah bar, tak adalah makmum tertinjau-tinjau kan. Imam itu yang masalah tu bila tak sinkro imam punya takbir intiqal dengan perbuatan. Tapi benda ni tak adalah wajib. Kalau imam misalnya ditakbir dulu baru dia rukuk ataupun dirukuk dulu baru dia takbir, macam-macam. Kita pengalaman kita semayang kan, macam-macam imam ada. Ada yang dia Allahu Akbar baru rukuk. Ada yang rukuk dulu baru Allahu Akbar. Ini yang mazhab Syafi'i serentak tu yang afdal. Supaya makmum tahu imam dah sampai rukun seterusnya dan baru makmum bergerak. Itu yang afdal. Kalau yang bab-bab lain yang membatalkan itu panjang lagi tu kalau nak dibahas. Dia tertinggal satu rukun, tertinggal setengah rukun, tertinggal satu setengah, tertinggal 2 rukun sempurna ataupun mendahului hukum dia nanti akan ada dari itu. Kelima hukum tu panjanglah pembahasan dia. Dan salam dia tak boleh, dia jangan sampai kita habis dulu salam baru imam, itu pun batal. Jadi kalau salam serentak makruh, tetapi jangan kum kita dulu baru imam kum, batal. Tapi takbir satu huruf pun tak boleh sama. Tapi kalau serentak, rukuk tidak serentak, mazhab Hanafi dia sunat. Itu kalau macam ada Bangladesh di Pakistan semayang, dia sama je. Kalau kita tak, kita mazhab Syafi'i tunggu imam dulu baru kita buat. Jadi kalau misalnya dia serentak dengan imam pun makruh saja, mazhab Syafi'i makruh. Kalau mendahului imam setengah rukun makruh. Kalau mendahului satu rukun sempurna haram tapi tak batal lagi. Satu setengah rukun pun haram tapi tak batal lagi. Tertinggal atau mendahului 2 rukun sempurna haram dan batal tanpa uzur, kecuali ada keuzuran. Contohnya biasanya keuzuran yang dibahas tu baca Fatihah, Fatihah untuk terlupa baca Fatihah ke atau ragu-ragu Fatihah ke, tiba-tiba baru teringat imam rukuk baru dia teringat tak baca Fatihah. Itu nanti panjang lagi pembahasan ni. Dibenarkan tertinggal 3 rukun panjang. Itu panjang pembahasan tu. Ada 14 sebab kenapa kita makmum muwafiq itu boleh tertinggal 3 rukun panjang tu, ada 14 sebab. Itu bab fiqh, insyaAllah panjang, boleh je kita nak bahas tapi lain kali insyaAllah. Lambat tu maknanya sepatutnya imam dia sinkro lah, dia punya takbir intiqal dia punya sebutan tu dengan perbuatan. So memang dia punya panduan perbuatan, bukan takbir dia tu. Tapi kalau tertipu bang, tak apa lah, macam mana kan, tak makruh lah. Ingatkan dia dah hampir dah sujud, rupanya tak sujud lagi, tapi akbar dah selesai kan. Mungkin nafas dia pendek kot. Kalau imam yang nafas pendek, dia jangan takbir dulu. Dia turun dulu, dia bar tu, dia dah sujud baru bar. So makmum tahu dia dah sujud. Ini Allahu Akbar, dia turun lagi. Tak habis lagi makmum pula cergas ni kan, laju dulu kan. Tu dia dah sujud dulu lah. Tapi kalau situasi macam tu tak makruh lah, sebab dia tertipu bang. Dia tertipu kan, kan imam biasa ni, imam dah sujud dah.
dia memang tak sampai. Kita daripada Kia nak turun sudut tu memang macam lama. Jadi apabila dia dah naik untuk itulah imam ni orang yang dia baru sampai. dia dah naik dah. Dia ada naik dah. Ini imam tak fikir makmum. Imam yang tak fikir makmum. Kebanyakan macam tu. Dia sebab tarawih. Tarawih ni dia kalau boleh cepat-cepat ambil. Imam sebab tu, imam ni dia tanggung. Semua apa makmum buat dia tanggung. Baik yang betul, yang salah, semua dia tanggung. Al-imamu dhaminun. Imam ni dia menanggung. So dia kena faham. Ada makmum yang mungkin dah tua, taklah nak turun, dia agak-agak. Jangan dia cepat sangat jadi. Akhir sekali makmum tu, dia imam dah sujud. Baru orang tua kena tak baru nak turun yang boleh naik. Lepas tu dia orang ni dah sujud, orang ni dah nanti. Akhirnya macam tak ada jemaah. Jadi macam tak ikut berjemaah. Imam dia kena, imam ni dia kena ada berjiwa apa makmum aku ni orang tua, orang sakit, orang lemah. Dia kena lama sangat pun tak boleh, cepat sangat pun tak boleh. Dia kena, itu imam. Bukanlah senang, bukan mudah jadi imam. Bila jadi imam, dia kena tahu seluruh makmum dia punya situasi keadaan. Sebab tu ada imam yang disukai, ada imam yang tak disukai. Dan makruh imam yang tak disukai itu jadi imam. Tak disukai maksudnya lebih 50% daripada orang yang soleh. Orang yang soleh seorang yang baik lah. Ada juga tak ada sebab pun dia benci pasal bab lain kan. Dia rampas bini nombor 2 aku, lepas tu dia tak suka, itu bab lain. Ini maknanya dalam keadaan normal lebih 50% tak suka dia lah. Itu makruh jadi imam. Yang berkaitan dengan ibadah, dia kena yang lebih 50% orang suka imam tu jadi imam. Termasuklah dia menjaga semua makmum punya maslahat kan. Ini perempuan-perempuan jadi orang, aduh imam ni aku baru ni dia dah cip-cap. Tidak ada selalu berlaku tarawih lah. Isu ni selalu berlaku tarawih sebab tarawih ni apa lagi yang buat 20. Di pondok saya yang saya belajar dulu sekarang ni, tiap-tiap malam ada lebih kurang dalam 15 jemaah tak silap saya yang khatam satu Quran setiap malam. Saya dengar betul ke? Khatam 8 jam. Dekat-dekat nak sahur lah. Lepas Isyak turun masuk, Isyak turun buat. Sebab dia, saya pun tak boleh baca khatam satu malam. Tapi apa kaitannya dalam kumpulan tarawih? Semua tentang surah-surah Nazim yang disebutkan dalam buku panduan. Sekurang-kurangnya. Yang menggembirakan Jangan sampai tak buat lah. Sebab apa yang buat macam tu golongan yang tertentu saja. So dia kan ada dua, as-sabiqun ulaika muqarrabun. Satu lagi ashabul maimanah. Kita ashabul maimanah lah. Kita jenis surah Nazim. Daripada tak buat langsung, dia bagilah sekurang-kurangnya inilah dia. Sebab itu insya-Allah semua orang boleh buat. Ya bang. Yang afdalnya setelah imam salam yang kedua baru kita salam. Afdal. Dan sekurang-kurangnya imam assalamualaikum baru kita salam. Itu sekurang-kurangnya. Tapi afdalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi baru kita salam. Itu yang afdal. Tapi kalau imam contohnya dia tak tahan dengan tanda jawab assalamualaikum, dia pun salam serentak okey, tapi jangan habis dulu. Walaupun ada khilaf, ulama kata salam serentak pun tak boleh, batal macam takbiratul ihram. Tapi dia kata salam tak apa. Tapi yang penting jangan dikom dulu. Dikom dulu baru imam kom, sebab dia yang warahmatullah tu sunat. Warahmatullah tu sunat. Yang rukun salam, rukun qauli salam tu assalamualaikum tadi. So kalau dia terserentak, jangan dia kom dulu baru imam kom, batal. Salam pertama. Salam pertama. Salam kedua sunat. Afdal imam assalamualaikum, dia ketiga ni lepas kom baru warahmatullah tu baru pusing. Dia yang afdal. Assalamualaikum warahmatullah. Tegak balik assalamualaikum
warahmatullahi. Itu yang afdal. Lepas tu baru makmum salam. Jadi bila tarawih ni dia nak cepat. Tahiyat tak habis. Selalu ada setengah imam kena panggil tahfiz. Lagi lah. Asyhadu an la ilaha assalamualaikum imam salam. Baru saya sahut. Betul tak? Nak cepat. Dia ambil rukun je. Dia ambil tahiyat rukun je. Selawat rukun. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Allah. Dia tarawih ni dia nak cepat. Orang tua kan dia relax jadi. Dia ada cakap di situ yang 20 dengan 8. 20 laju ke lagi bagus, 8 steady yang lagi bagus. Dia memang masing-masing ada pro dan kontra. Dari segi kesunahan memang 20. Tapi kalau 20 buat laju macam rekod Indonesia merah lagi. Dia lebih baik. Tak ya 8 yang steady. Tapi saya berterima bagi kata nanti orang kata sebab memang asalnya memang 20 itu jumhur punya pendapat. Tapi daripada dia buat 20 habis motong langgang 8 steady itu lebih baik. Tapi kalau 20 yang steady itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ada orang 50 tak mampu. Ha? 8 yang laju masalah. 8 yang laju. Itu kacau orang 8 laju. Ada khilaf ulama 8 dapat pahala tak dapat pahala. Ada pendapat kata 20 dia dapat maksudnya pahala tarawih. Kalau dia buat kurang daripada 20 tak dapat pahala tarawih. Itu sebabnya pendapat. Tapi Ibn Hajar Haytami mentahqiq mazhab Syafi'i kata 8 dapat pahala tarawih juga. Cuma tak sama kan RM8 dengan RM20 tak sama tak. Tapi tetaplah dapat duit juga. Itu bab tarawih itulah. Tapi bab keikhlasan, bab khusyuk itu lain lagi. Itu lain. Mastata'tu semampu kita 10 ke 20 ke 8 ke tak buat pun tak dosa. Cuma dia rugilah rugi. Jadi sunat muakkad tu, sunat muakkad ni tak dosa tapi celaan. Ada celaan. Ada sikit catatan di akhirat nanti. Syafaat lambat dapat. Sunat muakkad sebab mazhab ada setengah mazhab ditekankan. Witir wajib. Witir sunat muakkad je. Kalau Hanafi witir wajib. Tak buat dosa. Wajib. Dia kata dia semayang sehari 6 kali sebab mazhab Hanafi ni dia ada fardu dengan wajib beza. Fardu ni kalau diingkar kewajipan kefarduan itu kafir. Kalau wajib ni diingkar kewajipan tak kafir. Tapi tinggal dosa. Dia buat akidah. Yang fardu ni diingkar kefarduannya. Dia kata as-salat itu tak fardu. Tak fardu dia kata kafir. Tapi macam witir wajib, qobliyah subuh wajib, qobliyah zuhur, ba'da maghrib, ba'da isyak, witir wajib. Tak fardu wajib. Tapi kalau diingkar kewajipan tu, dia tak kafir. Dosa dia. Dia ada beza tu dari sudut akidah. Kita dalam fiqh ni kita dituntut dua, satu i'tikad, satu pelaksanaan. Semayang kan. Ada orang tu tak semayang tapi dia tahu semayang tu wajib. Dia akui, akidah dia akui semayang 5 waktu tu wajib. Maka dia dosa fasik bersusah. Tinggalkan semayang bersusah. Tapi kalau dia tak wajib lah semayang ni, dia i'tikad kufur. Itu baik. Kalau tak semayang terus bersusah. Dalam bab sunat itulah kita witir sunat muakkad. Mazhab Hanafi wajib. Jadi kalau dia tak buat witir dia berdosa. Kalau kita tak buat witir tak berdosa tapi dicela. Sebab ulama kata at least ada lah dia punya impact dia. Sebab itu aku kenapa dinamakan sunat muakkad. Lagi cukup. Wallahu ta'ala alam. Sekian itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan jalan kepada Allah Maha semua. Mudah-mudahan Allah telah beri taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.